أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada petang ini Ustaz akan mengajar bagi mata pelajaran sirah tahun 4. Untuk makluman murid-murid tahun 5 dan tahun 6 untuk calon UPKK, insya-Allah untuk mata pelajaran tahun 4 dan tahun 5 kita akan ulang kaji supaya kita dapat apa yang kita pelajari sebelum ini. Baik. Pada awalnya insya-Allah saya akan kongsikan ataupun kita akan belajar bagi mata pelajaran sirah tahun 4 dan kemudiannya kita akan belajar sirah tahun 5 insya-Allah. Kita akan habiskan satu persatu insya-Allah. Baik. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kepada murid-murid yang ada buku teks sirah tahun 4 boleh buka. Kita akan belajar bermula pada permulaan lagi. Dan untuk murid yang tidak ada boleh guna e-book. InsyaAllah saya akan kongsikan e-book ke grup WhatsApp masing-masing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita terus kepada pembelajaran kita pada petang ini. Kita akan lihat tajuk yang pertama yang kita akan pelajari, iaitu berkaitan tentang, okey, murid-murid boleh buka muka surat yang kita tengok okey, insya-Allah pada petang ini kita akan belajar sedikit berkaitan tentang pelajaran yang pertama, iaitu pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kita akan tengok beberapa unit pada petang ini insya-Allah. Okey, baik. Kita terus kepada tajuk yang pertama, iaitu pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kita akan di akhir pelajaran kita akan dapat menceritakan peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat menerangkan pengertian dakwah secara rahsia, menyatakan nama-nama orang yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat menceritakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukit Safa. Seterusnya dapat menerangkan bentuk tentangan orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dapat menjelaskan kepada kita iktibar perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada unit yang pertama. Boleh buka muka surat yang kedua. Baik. Kita lihat unit yang pertama berkaitan tentang peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Okey, murid-murid boleh baca sama-sama insya-Allah. Baca dan fahami. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur hampir 40 tahun. Dalam usia 40 tahun ini yang dikatakan sebagai kita katakan sebagai seorang remaja lah, pada umur 40 tahun. Baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beruzlah. Okey, baik murid-murid, apa maksud uzlah? Uzlah iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Baginda menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Dulu kaum jahiliyah pada zaman Nabi
sebelum Nabi lantik menjadi Rasul sangat-sangat teruk. Dengan apa? Dengan menyembah berhala dan sebagainya. Okay, baik. Pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan malaikat Mikail, bukan malaikat Israel dan sebagainya. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Baik, itu yang berlaku ke atas Nabi SAW ketika mana malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk membaca, tetapi apa yang Nabi jawab? Nabi tidak boleh membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas, lalu dilepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Maksudnya apa? Lepas malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk membaca dan Nabi tidak boleh membaca, maka malaikat Jibril memeluk Nabi SAW sehingga mana Nabi terasa lemas. Terasa lemas sebanyak 3 kali. Baik. Selepas itu, malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini biasa kita dengar pada wahyu yang pertama kepada Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Baik, surah Al-Alaq ayat 1 sehingga ayat 5. Baik, murid-murid yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Mana tak takut murid-murid kalau kita didatangi oleh malaikat Jibril, suruh membaca tapi Nabi tak boleh membaca, lalu dipeluk kuat-kuat, mesti rasa takut. Apa perasaan jika murid berlaku sedemikian? Okay, sampai sahaja di rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Bila kita rasa takut, kita rasa sangat-sangat gemetar, maka kita rasa sejuk. Biasa badan kita rasa sejuk dan diminta oleh Khadijah untuk selimutkan. Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Apabila perasaan baginda kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Macam mana berlakunya malaikat Jibril datang untuk menyuruh Nabi untuk membaca, dan ceritakan satu persatu kepada Saidina Khadijah. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW berjumpa Waraqah bin Naufal. Siapakah Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal merupakan sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Okey, kita tengok Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa
baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi Rasul. Baik, maka pada tanggal 17 Ramadan, Nabi SAW dilantik menjadi seorang Rasul. Baik, kita tengok kepada aktiviti yang boleh kita ambil perbincangan bersama. Okey, yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira. Sebab apa? Sebab untuk menjauhi daripada kesesatan kaum jahiliah. Sebab tu Nabi menyuruh ataupun Nabi beruzlah mengasingkan diri di Gua Hira. Bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Ia berlaku pada 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi. Okey, basuh hafal surah Al-A'la, masya-Allah, mudah-mudahan. Baik, sumbangsanan mengenai nama di bawah. Khadijah binti Khuwailid merupakan isteri Nabi SAW. Siapakah Waraqah bin Nawfal? Waraqah bin Nawfal merupakan sepupu Siti Khadijah. Okey, tengok pada tahukah anda malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Kalau kita belajar berkaitan tentang beriman kepada malaikat, ada tugasan-tugasan malaikat yang lain. Malaikat Ridwan, malaikat Munkar dan Nakir, ada tugasannya. Jadi untuk hari ini kita tengok kepada malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Jadi murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita belajar berkaitan tentang unit yang pertama, berkaitan tentang turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Baik, boleh lagi murid-murid, kita terus kepada unit yang kedua. Okey, unit yang kedua menceritakan kepada kita dakwah secara rahsia. Baca dan fahami. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia setelah turun ayat berikut. Okey, tadi kita tengok surah Al-Alaq 1-5. Kita tengok juga bagaimana ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan tanda-tanda dakwah secara rahsia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir fathiyabaka fatahhir wazzujja fahjur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, supaya orang yang berselimut, iaitu orang yang dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang terlena dengan dunia, maka bangunlah, berilah peringatan, berdakwah kepada orang Islam, berdakwah kepada orang bukan Islam dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, menceritakan kepada kita bahawasanya dakwah itu sangat luas. Cerita tentang mentauhidkan Allah dan sebagainya. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, unit yang kedua ini lebih kepada menceritakan kepada kita bagaimana dakwah Nabi SAW secara rahsia. Tengok, Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia supaya, okey, ni sebab
Sebab apa Nabi memulakan dakwah secara rahsia, bukan secara terus menerang? Kerana apa? Kerana orang ramai tidak terkejut, supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Baik, itu adalah unit yang kedua, menceritakan tentang kepada kita dakwah secara rahsia. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada muka surat yang ke-7. Baik. Okey, unit yang ketiga menceritakan kepada kita orang-orang ataupun orang yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat serta sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Baik, ini adalah sasaran yang Nabi letakkan dalam berdakwah secara berperingkat. Nabi tak mendakwah, Nabi memberi ajaran Islam kepada golongan-golongan yang terdekat dahulu, seumpamanya ahli keluarga kita. Begitu juga kita dalam mengembangkan dakwah, kita akan bagi pada anak-anak kita, adik-beradik kita yang terdekat dahulu, supaya ilmu tersebut, dakwah tersebut akan tersebar mengikut peringkat-peringkat yang tertentu. Sahabat-sahabat yang mula-mula beriman, tengok. Pertama, Khadijah binti Khalid. Siapakah Khadijah? Iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib, sepupu baginda yang masih kanak-kanak. Bayangkan, masih kanak-kanak tetapi telah menerima ajaran Islam yang sempurna dan tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Zaid bin Harisah. Siapakah Zaid bin Harisah? Kita tengok sama-sama. Hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan anak angkat. Seterusnya, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Okey, baik. Iaitu teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Osman bin Affan, Zubair bin Awam, lagi Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka itu di antara orang-orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk Islam. Baik, murid-murid yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok kepada perenggan yang seterusnya. Pada muka surat yang ke-8, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia. Okey, selama 3 tahun. Ingat, Nabi berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat untuk berdakwah bagi menjalankan dakwahnya. Dianggarkan seramai 40 orang telah beriman pada peringkat tersebut. Peringkat apa? Iaitu berdakwah secara rahsia. Ramai tak ramai, itu adalah dakwah yang Nabi berikan kepada kaum kerabat, sahabat Nabi yang terdekat. Baik, tengok pada perbincangan bersama insya-Allah pada petang ini. Okey, seperti biasa, bolehlah hafal surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila akhir ayat. Baik, nyatakan sebab dakwah dimulakan secara rahsia. Sebab apa tadi? Sebab, boleh tengok baliklah sebab-sebab kenapa Nabi berdakwah dimulakan secara rahsia, supaya orang ramai tidak terkejut apa yang Nabi dakwah yang tidak pernah mereka terima sebelum ini. Itu sebab-sebab dia. Siapakah sasaran dakwah baginda?
iaitu ahli keluarga yang terdekat, sahabat-sahabat Nabi daripada kaum Quraisy. Okey. Senaraikan nama sahabat yang mula-mula beriman. Okey. Ada senarai itu, murid-murid boleh baca dan boleh fahami dengan sebaiknya. Okey, seterusnya kita tengok kepada penghayatan. Okey, hendaklah menyeru kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Baik. Tengok, tahukah anda Siti Khadijah adalah orang pertama beriman kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pembelajaran kita pada petang ini, sebelum kita mengakhiri, kita akan selesaikan pada unit yang keempat, iaitu dakwah secara terbuka. Tadi kita tengok kepada dakwah secara rahsia. Berapa tahun? Siapa masih ingat? 3 tahun dakwah secara rahsia. Okey, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada unit yang keempat. Okey, muka surat 10. Okey, baik. Baca dan fahami. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Okey, dalam tempoh 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia. Orang tak tahu kat mana Nabi berdakwah, tapi yang dimaklumkan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, maka secara automatiknya, secara perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka turunlah wahyu supaya Nabi berdakwah secara terbuka, secara terang. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa? Dalam surah Al-Hajj ayat 94. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Okey, baik. Maksudnya, tengok maksudnya apa? Maka sampaikanlah secara terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Okey, wahyu yang kedua ini secara terbuka, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firman kepada Nabi supaya sampaikanlah secara terang, iaitu dakwahnya. Baik, setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya apa? Supaya dakwah dilakukan secara terang dan terbuka, baginda terus menaiki bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah datang beramai-ramai mendengar seruan dakwahnya. Baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukan ataupun mensyirikkan, beriman dengan hari akhirat, percaya kepada balasan baik dan buruk. Seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Lahab, dengan berkata, "Binasalah engkau, wahai Muhammad. Apakah kerana itu engkau menghimpunkan kami di sini?" Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa? Surah ni biasa kita baca dalam solat. Okey, kita tengok sama-sama surah apa Surah Al-Masad 1 sehingga 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Surah ini dia menceritakan tentang kisah Abu Lahab. Baik. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakannya. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelocak. Okey. Surah ini menceritakan kepada kita kisah Abu Lahab yang akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam api. Dan begitu juga isterinya, pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintas. Surah Al-Masad. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada muka surat yang ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum kerabatnya dan mengajak mereka memeluk Islam setelah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda ayat-ayat berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصيت فقل إني بريء مما تعملون. Sadaqallahul Azim. Apa maksudnya? Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Kemudian, jika mereka ingkar kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Dalam surah tengok surah apa tu? Surah Asy-Syu'ara 214 hingga 216. Okey. Baik. Baginda menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Ini zaman jahiliah lah. Baginda semakin kuat berdakwah kepada orang ramai tanpa mengira masa dan sasaran. Kalau sebelum ni Nabi sasarkan kepada ahli keluarga yang terdekat, tetapi bila diwahyukan supaya berdakwah secara terbuka, maka tiada sasaran yang utama. Sangat luaslah sasaran Nabi SAW. Namun usaha baginda ditentang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang sentiasa mengekori dakwah baginda. Bila Nabi berdakwah, maka adalah ujian, rintangan, cabaran yang mana tidak mahu melihat Nur Muhammad, iaitu cahaya Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dan Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menjadi anutan dan budaya mereka. Inilah budaya yang mereka guna pakaikan kalau jika tiada dakwah ajaran yang untuk memeluk agama Islam. Baik, terus kepada pelenggai yang seterusnya, iaitu 13. Penduduk Mekah semakin ramai yang menerima dan yakin dengan ajaran Islam. Okey, baik.
Mereka tidak gentar menghadapi sebarang ancaman daripada kaum kafir Quraisy walaupun sebahagian mereka diseksa. Ini adalah sesaan dan ujian yang diberikan kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mahu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap mentauhidkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy pergi menemui bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib. Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melarang baginda dari mencela berhala mereka dan menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Inilah dakwah yang sangat Nabi perjuangkan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi. Kalau kata menyembah berhala tidak boleh, maka tidak boleh. Itulah yang dikuatkan dakwahnya Nabi SAW. Apabila orang Quraisy melihat kemajuan dalam usaha Nabi SAW menyebarkan agama Islam, mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib pada kali yang kedua. Yang pertama, dia berjumpa supaya menasihati Nabi SAW. Jadi lama kelamaan dakwah Nabi, ajaran Islam tersebar luas, maka kali kedua berjumpa dengan siapa? Abu Talib, iaitu pakcik Nabi SAW. Kali ini mereka mengugut. Tadi sebagai nasihat, kali kedua dia mengugut Abu Talib dan mendesak supaya menghalang Nabi Muhammad SAW dari terus menyebarkan agama Islam atau orang kafir Quraisy sendiri yang akan menghalangnya. Itulah unggutan ataupun satu panggil apa, desakan supaya Nabi ini tidak menjalankan dakwahnya. Perkara ini telah disampaikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya baginda menyangka Abu Talib tidak mahu melindungi dan membantu dakwahnya lagi. Dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad SAW berkata, "Demi Allah, wahai bapa saudaraku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tanpa tidak akan aku tinggalkan sehingga aku binasa kerananya." Inilah ucapan yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada pakciknya iaitu Abu Talib. Okey, tengok. Setelah mendengar ucapan yang tegas daripada anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad SAW, Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi Muhammad SAW dalam dakwah baginda dari keagungan daripada keangkuhan dan ancaman orang Quraisy. Begitulah kisah di mana dakwah Nabi SAW bermula daripada peringkat rahsia sehinggalah dakwah Nabi terbuka secara terbuka. Baik, murid-murid yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz rasa sekadar itu saja untuk kita punya pembelajaran kita pada hari ini. 4 unit yang sangat penting untuk kita fahami dan kita pelajari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman yang sebaiknya, dan jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran supaya kita dapat menumpukan sepenuh perhatian kita dalam menghadapi peperiksaan UPKK. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.